Assalamualaikum dan salam sejahtera. 5.1 Jirim dalam alam. Okey, dalam dua muka surat pertama dan muka surat kedua, intipat dia terangkan tentang apa itu jirim. Jadi dia bagi gambar meja, gambar kapal, bawang kan. Sebenarnya apa yang dia nak terangkan, dia punya kunci, key concept atau konsep utama dalam 5.1 ini adalah jirim boleh didefinisikan sebagai benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Jirim didefinisikan sebagai benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Jadi eksperimen ini dijalankan untuk membuktikan bahawa tanah, air dan toge mempunyai jisim dan memenuhi ruang. So maksudnya bila kita timbang, dia dapat catatan jisim kat situ, bacaan jisim. Jadi kita boleh simpulkan bahawa tanah adalah jirim, memenuhi ciri jirim. Sebab apa? Sebab dia mempunyai jisim dan juga dia memenuhi bekas tu, maka dia memenuhi ruang. Jadi tanah, air dan tauge daripada eksperimen ini menepati ciri jirim. Apa dia? Mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, awak boleh jawablah dalam buku teks dia terang kedua muka surat, tapi dia punya kata kunci ataupun konsep yang paling basic bagi tajuk ini adalah jirim adalah bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Seterusnya buku teks menerangkan tentang sifat fizik jirim dan sifat kimia jirim. Okey, kita tengok buku teks dulu. Okey, apa itu sifat fizik? Dan dia ada dia punya penerangan kat situ kan. Bagaimana kualiti, jadi awak boleh kenal pasti takrifan bagi sifat fizik berdasarkan ini. Sifat fizik ialah kuantiti yang dikenal pasti dengan menggunakan apa dia? Yang pertama, 5 dirian manusia. Yang kedua, alat pengukur kan. Itu maksud sifat fizik. Saya ulang balik, sifat fizik ialah kualiti yang dapat dikenal pasti dengan menggunakan 5 dirian manusia atau menggunakan alat pengukur. Jadi dalam buku teks ni, poin penting ni dia tak boldkan. Jadi maknanya awak mungkin akan hadapi masalah lah nak kenal pasti poin penting tu. Jadi jadi bila awak jawab dalam modul tu, awak akan kena pasti poin penting yang perlu digunakan, yang perlu awak tahu untuk mengenal pasti apa sifat fizik jirim. Okey, so dalam textbook ni dia terangkanlah kan, tabur boleh melarut, konduktor haba, penebak haba dan sebagainya kan. Itu sifat fizik. Seterusnya sifat kimia. Sifat kimia bagi jirim, kalau awak cari kat sini, sifat kimia satu bahan yang menunjukkan tindak balas satu bahan itu berubah menjadi bahan yang berbeza. So dua kata kunci yang awak kena pasti kat sini adalah berubah menjadi bahan yang berbeza. So sifat kimia ni, bahan tu dia berubah menjadi bahan yang berbeza. Contoh yang dia bagi adalah petrol merupakan jirim yang mudah terbakar. Contoh yang kedua dia bagi ialah pengaratan. So maknanya penerangan dia tentang sifat kimia dan sifat jirim setakat tu je lah kan. Okey, jadi sebenarnya berdasarkan sifat fizik dan sifat kimia ni, kita boleh buat pengkelasan bahan-bahan kan. Okey, satu bahan tu kita nak kelaskan dia apa? Kita boleh buat pengkelasan bahan tersebut berdasarkan ciri-ciri sifat-sifat fizik atau sifat-sifat kimia bahan tersebut. Kalau kita nak kelaskan dari segi sifat fizik, kita boleh guna ni lah yang ditunjuk contoh dalam textbook ni: ketumpatan, takat lebur, takat didih, ketelarutan. Ketumpatan, takat lebur, takat didih, ketelarutan ni semua adalah sifat fizik. Kenapa dia sifat fizik? Sebab dia adalah ingat balik ciri sifat fizik tadi apa? Ada dua. Pertama, dia boleh diukur menggunakan alat mengukur dan boleh dikenal pasti identiti dia, kuantiti dia boleh dikenal pasti melalui alat pengukur dan juga dengan menggunakan lima deria kan. Kita boleh rasa, kita boleh lihat. Jadi keempat-empat ni menepati syarat syarat sebagai sifat
fizik. Kalau sifat kimia, apa tadi sifat kimia? Bila satu bahan tu dia berubah, kan, maka dia adalah sifat kimia. Okey, kita tengok modul. Okey, apa yang perlu buat pada modul adalah okey, sambung kat sini. Sifat fizik ini, sebenarnya sifat fizik ni ada banyak, kan. Dalam textbook dia cuma terangkan 5 saja, tapi sebenarnya kalau ikutkan ada banyak lagi contoh-contoh sifat fizik seperti regangan, kekerasan, kekuatan, kan, kekondaksian elektrik, kekenyalan, kemuluran, warna, bau, tekstur, kelikatan, kemagnetan. Ini semua adalah sifat fizik. Kenapa semua yang saya bagi contoh ni adalah sifat fizik? Sebab dia menepati 2 ciri tadi, iaitu dapat dikenal pasti menggunakan yang pertama 5 deria. Macam kalau bau, kita guna deria, deria bau lah. Kalau tekstur, sifat fizik satu bahan tu, contoh kayu, tekstur dia macam mana, kita sentuh, kan. Kaca, cuba bandingkan antara kaca dengan kayu. Bandingkan sifat fizik kaca dan sifat fizik kayu dari segi tekstur. Awak nak guna deria apa? Kita guna deria sentuhan, kan. Oleh kerana kita guna deria sentuhan, maka tekstur adalah sifat fizik, kan. Dan ada 5 ruang kosong tu, awak cari maklumat daripada buku teks. Apa lagi sifat fizik yang ada selain daripada yang saya bagi ni, awak isi dalam ruang kosong tu. Okey, seterusnya sifat kimia, kan. Suatu bahan menunjukkan tidak balas satu bahan itu berubah, kan. Dia berubah menjadi suatu bahan baru, kan. Dia berubah menjadi satu bahan baru. Contoh, kita tengok pH, sifat-sifat kimia yang ada. pH, keracunan, membusuk ni daripada perkataan bahasa Inggeris rotting, kan. Saya pun terjemah membusuk lah, kan. Memasak, meletup, kereaktifan, mengakis, pengoksidaan. Ini semua adalah kenapa kita kenal dia, kita panggil dia sebagai sifat kimia? Sebab dia berubah, kan. Bahan bila dia meletup dia berubah, kan. pH, kan. pH, contoh asid, awak tambah air, dia punya keasidan dia menurun, dia berubah, kan. Dia berubah, menunjukkan perubahan, kan. Keracunan, kereaktifan, contoh besi bertindak balas dengan udara, kan. Reaktiviti, yang besi ni lebih reaktif, kurang reaktif berbanding aluminium, kan. Kereaktifan, dia menunjukkan perubahan. Mengkakis, kan. Asid terkena pada kulit, dia mengkakis, dia jadi benda baru, kan. Dia berubah. Maka bila dia berubah, dia menunjukkan ia adalah sifat kimia. Selain daripada tu, dalam buku teks tadi ada 2 contoh yang dia bagi. Awak isi dalam ruang kosong tu, awak cari daripada buku teks tu, iaitu yang pertama apa tadi? Yang pertama contoh yang dia bagi tadi adalah pengaratan, kan. Pengaratan adalah contoh sifat kimia. Kenapa? Sebab bila berkarat, bahan tu dia bukan besi lagi, dia sudah berubah jadi besi oksida. Satu lagi contoh yang dia bagi adalah dalam buku teks bagi tadi, kita tengok pembakaran, burning, kan. Bahan bila terbakar, dia dah jadi bahan baru, dia sudah berubah. Jadi bila dia berubah, maka kita dapat kenal pasti dia punya sifat kimia. Jadi faham ya, sifat fizik, saya ulang, sifat fizik kita boleh kenal pasti guna 5 deria dengan alat pengukur. Sifat kimia kita kenal pasti apabila dia berubah, kan. Jadi kesemua sifat-sifat ni bukan awak kena hafal. Awak kena duduk hafal. Kekuatan adalah sifat fizik, kekerasan sifat fizik, kemuluran sifat, tak perlu hafal, tapi awak kena faham. Bila dapat satu ciri, satu sifat, awak tengok macam mana nak kenal pasti sifat fizik atau sifat kimia. Awak kena tengok sama ada dia menepati ciri-ciri sifat fizik atau sifat kimia yang saya terangkan tadi. Jadi berdasarkan